Dan saya juga akan beralih kepada data yang telah diterbitkan oleh Dawson baru-baru ini yang menunjukkan bagaimanakah prestasi pelancongan domestik Malaysia untuk suku tahun keempat 2023 pada tahun lepas. Dan melihat kepada pelawat domestik iaitu berapakah jumlah ataupun bilangan pelawat domestik Malaysia mengikut suku tahun daripada tahun 2021 sehinggalah tahun 2023. Di sini anda dapat lihat prestasi setiap suku daripada tahun 2021. Dan untuk lihat pada prestasi pada tahun 2023 daripada suku pertama sehinggalah suku keempat, di mana antara prestasi terkini pelawat domestik yang telah dicatatkan, ia telah merekodkan sejumlah pelawat domestik sebanyak 54.3 juta, iaitu sedikit peningkatan berbanding suku sebelumnya kepada 1.6%. Dan kalau kita nak lihat iaitu perbandingan suku sama tahun ini berbanding dengan tahun sebelumnya, iaitu suku keempat tahun ini dengan suku keempat tahun lepas, iaitu dapat lihat peningkatan sebanyak 16.1%. Dan itu adalah perbandingan suku tahun ke tahun mengikut suku. Dan ini adalah kita dapat lihat pelawat ataupun jumlah pelawat domestik Malaysia pada suku keempat dan bagaimanakah prestasinya daripada tahun 2021 sehinggalah 2023. Seterusnya untuk kita lihat daripada jumlah bagaimanakah perbelanjaan pelancongan domestik yang dikeluarkan. Dan untuk kita lihat pada suku keempat, ia telah merekodkan sebanyak 23.8 bilion ringgit yang telah dicatatkan jumlah perbelanjaan untuk suku keempat 2023, iaitu sedikit peningkatan berbanding suku sebelumnya kepada 18.5%. Dan untuk kita lihat bagaimanakah perbandingan perbelanjaan daripada kadar peratusan daripada 2022 sehinggalah 2023, ia telah meningkat kepada 29.5%, hampir mencecah 30%. Dan ini adalah kita boleh lihat sedikit bagaimanakah jumlah pelawat domestik dan juga perbelanjaan pelancongan yang dapat kita saksikan prestasinya setakat suku keempat 2024. Sudah tentu selain daripada data-data dan angka ini, juga penting untuk kita lihat bagaimanakah peningkatan cukai perkhidmatan dan juga rasionalisasi subsidi yang akan dilaksanakan lebih kurang pada suku ketiga. Bagaimana perkara ini memberi impak kepada industri pelancongan. Sudah tentu kita akan bawakan tetamu kita untuk mengulas lebih lanjut mengenai data ini juga adalah Dr. Sri Ganesh Michelle, merupakan Setiausaha Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pelancongan Malaysia MTF. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Doktor, daripada data ini mungkin Doktor boleh bantu kami faham lebih mendalam apa yang dapat dirumuskan mengenai prestasi terkini pelancongan domestik Malaysia pada suku tahun keempat 2023. Ya, terima kasih. Saya rasa kalau dilihat daripada segi data yang kita terima baru-baru ini, peningkatan itu ada, tetapi saya rasa masih terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan ataupun pelbagai isu lah yang kita perlu lihat sebenarnya. Antaranya adalah ketidakpastian ekonomi. Ini menyebabkan walaupun kita dengar berita ekonomi bergerak menuju pemulihan, kan, tetapi masih terdapat ketidakpastian mengenai pekerjaan, pendapatan dan stabiliti kewangan secara keseluruhan bagi pelancong-pelancong ni. Jadi ini akan menyebabkan ramai yang lebih berhati-hati dalam berbelanja untuk perjalanan dan terhadap aktiviti pelancongan mereka. Ya, lagi satu perkara yang kita perlu sebenarnya lihat adalah pada perubahan tingkah laku pengguna. Ya, jadi sebenarnya pandemik COVID-19 telah mengubah cara orang berinteraksi, berbelanja. Dan banyak individu mungkin lebih cenderung untuk menghabiskan masa dia dekat rumah dan buat aktiviti-aktiviti yang lebih selamat, dan ini boleh mengurangkan permintaan untuk pelancongan sebenarnya. Jadi ini antara dua faktor yang kita dapat lihat kenapa perkara-perkara seperti ini berlakulah, kenapa data dia seperti itu. Tapi juga kita boleh lihat pada data, kalau kita lihat data pada hotel, kita lihat pada hotel yang 2 bintang ke bawah, kita dapat lihat di sana adalah penurunan. Dalam data yang baru dikeluarkan itu adalah penurunan. Juga ini mungkin disebabkan oleh faktor polisi dasar industri yang perlu pihak berkaitan, pihak berwajib ambil tindakan yang lebih serius lah, senang cakap, untuk memastikan promosi pelancongan tersebut ada, tetapi dasar selari juga
dilaksanakan. Seperti yang doktor katakan, iaitu walaupun kita lihat daripada data-data ini mengalami daripada 2021 hinggalah 2023, graf-graf ini menunjukkan peningkatan daripada segi jumlah pelancong domestik, daripada segi perbelanjaan, tetapi ia masih belum mencapai seperti paras pra-pandemik dan doktor ada cakap tadi bahawa iaitu promosi dah ada tetapi kita masih lacking daripada segi policy. Adakah ini disebabkan ini antara faktor ataupun punca utama kerana kita tidak sampai tahap pra-pandemik, ataupun adakah sikap berhati-hati dalam kalangan rakyat yang menjadi dalam perbelanjaan menjadi punca utama? Bagaimana? Dia lebih sikap berhati-hati dahulu. Untuk pihak pelancong, dia adalah lebih sikap berhati-hati. Malah untuk pengusaha adalah lebih kepada daftar. Jadi ini dua perbezaan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat pihak pelancong, kalau dia nak bercuti, dia akan lebih melihat adakah mereka cukup duit, adakah mereka perlu menyimpan duit untuk perbelanjaan akan datang, future expenses, macam-macam. Jadi dengan keadaan tidak menentu ni, apabila terdapat cukai, peningkatan cukai ataupun apa-apa berita yang menyebabkan akan ada kenaikan harga, mereka harus mengambil pendekatan yang lebih cepat untuk memastikan mereka boleh sustain dia daily life. Jadi mereka akan mula berjimat-jemat. Jadi pelancongan kemungkinan bukanlah menjadi satu keperluan kepada mereka untuk bercuti. Mungkin mereka boleh masih menunggu dan bila ada duit lebih baru bercuti. Jadi ini menyebabkan untuk mencapai kepada data yang pra-pandemik, dia masih agak lambat lagi. Itulah bila bercakap, doktor kata ia masih lambat lagi dan bercakap mengenai perkhidmatan ataupun kenaikan cukai perkhidmatan sebanyak 80% terhadap industri pelancongan khususnya dalam sektor hotel dan perkhidmatan lain. Kita tahu antara kesannya apabila cukai naik, ia akan melibatkan kesarantayan yang lain seperti harga-harga juga itu tidak surprise lagi lah ia akan naik lagi. Jadi adakah kita akan adakah kita akan ramalkan penurunan dan apakah langkah yang boleh diambil oleh pemain industri pelancongan bagi menghadapi cabaran yang timbul akibat daripada kenaikan cukai perkhidmatan ini? Okey, jika diceritakan mengenai cukai perkhidmatan, ia hanya bukanlah kenaikan harga bukanlah semata-mata akibat 2% tu. Dia adalah akan menjadi chain effect ataupun cascading effect dipanggil. Dia kenaikan harga ni bukan hanya kerana 2% tetapi kita lihat daripada segi perkhidmatan lain, logistik dan sebagainya. Banyak benda akan naik, senang cakap. Bila dia naik sedikit demi sedikit, apa yang boleh dilakukan oleh pihak industri atau pengusaha industri adalah hanya dengan menaikkan harga jualan untuk mengimbangi balik peratusan keuntungan mereka yang sebelum ni. Ya, jadi harga tu naik dan saya ada dengar beberapa media atau sana mengatakan bahawa hotel melaksanakan profiteering. Kita di negara kita ada satu akta dikenali anti-profiteering. Jadi profiteering ni kalau kita lihat, jika tahun lepas keuntungannya mungkin 50% dan tahun ini dengan harga jualan tahun lepas tu mungkin RM100. Tapi di tahun ini pula keuntungan mereka masih 50% tapi dengan harga jualan RM130. So, adakah kenaikan tu berlaku? Kenapa? Itu isu dia. Jadi kenaikan tu mungkin berlaku disebabkan oleh kita lihat pada perkhidmatan. Example Dobi. Mereka menaikkan harga disebabkan mungkin chemical mereka naik kan, dan kita baru-baru dengar ini juga gaji pekerja juga akan naik, akan meningkat. Jadi perkara-perkara ini akan menyebabkan mereka terpaksa bila kos operasi pihak-pihak pembekal dan juga hotel tersebut meningkat, harga akan naik tetapi peratus keuntungan masih sama. Jadi perlu difahamkan daripada perkara tersebutlah, senang cakap faktor tersebut. Ini baru peningkatan cukai perkhidmatan. Bagaimana pula dengan pelarasan tarif air ini pula, doktor?
Saya rasa jika ia memberi satu kesan kenaikan kos operasi, ia tetap akan memberi satu impak lah terhadap harga jualan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, harga jualan tersebut menaik tetapi peratusan keuntungan masih kekal sama. Jadi ini bukannya pengusaha sewenang-wenangnya nak menaikkan dan juga peratusan keuntungan mereka menaik. That is something not proper lah, wrong lah sebenarnya. Tetapi kalau peratusan keuntungan mereka masih sama tapi harga bilik, harga jualan naik, then it is not a wrong thing. Mereka terpaksa melaksanakan perkara tersebut untuk memastikan perniagaan mereka sustain, boleh tahan. Jika tidak, terpaksa tutuplah. Buat apa? Buat perniagaan yang tidak boleh mendapatkan keuntungan. Jadi, kita harus melihat bukan pada harga jualan, tetapi kita harus lihat pada peratusan keuntungan hotel tersebut ataupun pengusaha-pengusaha tersebut. Dan kita nak tambah juga dengan rasionalisasi subsidi yang dijangka dilaksanakan pada suku ketiga iaitu Jun depan. Bagaimana untuk kita menilai impaknya pula terhadap industri pelancongan domestik selepas ini? Ya, kalau kita lihat berita yang kita terima itu adalah mesti akan mempengaruhi lah sedikit tingkat pelancongan domestik seperti kos pelancongan, kos hidup. Ya, jika kita lihat subsidi bahan bakar dihapuskan ataupun dikurangkan contohnya, kos pengangkutan penerbangan kan, kereta api, pengangkutan awam tempatan juga mungkin meningkat. Apabila dia meningkat, dia akan menjadi lebih mahal kepada pelancongan domestik. Kalau mungkin mereka dahulunya ke Penang contohnya dengan harga mungkin RM200. Tetapi apabila bahan bakar meningkat, mereka pihak penyedia perkhidmatan penerbangan tersebut pun perlu meningkatkan harga mereka untuk menampung. Jadi apabila mereka menaikkan harga mereka, pelancongan domestik ini terpaksa berbelanja lebih. Tetapi kesemuanya berlaku as a chain effect lah, kita boleh beritahu. Jadi kos hidup juga kan, mungkin pengaruh ekonomi umum. Jadi ini semua antara faktor-faktor yang akan kita lihat apabila kita nampak pada rasionalisasi subsidi inilah. Dan Doktor, adakah wajar untuk kerajaan beri rangsangan dalam menggalakkan pelancongan domestik sewaktu COVID dahulu kita lihat ada pelepasan dari segi income tax? Pandangan Doktor bagaimana? Ya, saya rasa perlu ada inisiatif-inisiatif seperti itulah. Seperti galakkan cukai atau apa-apa yang boleh menggalakkan dan merangsang pihak pelancong domestik untuk melancong di domestik. Jadi sekarang apa yang berlaku contoh di negara-negara berjiran, kemungkinan harga mereka untuk melancong adalah masih sama. Masih sama apabila mereka melancong di dalam negara kita. Jadi apabila ada sedikit rangsangan terhadap sektor pelancong, jadi saya rasa rakyat kita, pelancong domestik akan memilih untuk melancong di dalam negara kita dahulu sebelum mereka keluar. Jadi jika tidak ada apa-apa tindakan yang diambil untuk merangsang ekonomi domestik, saya rasa benda ni akan lebih senang cakap lebih tidak menentulah senang cakap kan. Kita perlu ada satu tindakan diambil apabila bajet diumumkan. Saya rasa bajet-bajet sebelum ni pun tidak banyak diberikan perhatian terhadap industri pelancongan domestik. Jadi saya rasa perlu ada perkara-perkara seperti ini. Contoh memberi galakkan cukai selamat tax rebate ataupun sebagai RM1,000 ataupun RM2,000. Ini semua perlu diberi untuk memastikan pihak ataupun rakyat dapat yang mana membayar cukai, mereka dapat rebate cukai kan. Jadi perkara-perkara ini harus di-study lah, dilihat dan dikeluarkan satu pendekatan yang lebih bagus. Doktor, berbagikan 2 minit sahaja lagi untuk kita lihat dari segi rangsangan kepada pemain industri. Apakah bentuk sokongan yang mungkin diperlukan untuk memacu pelancongan domestik? Saya rasa sokongan yang diperlukan adalah perlu ada dua jenis lah, dua sebelah. Satu sebelah kemungkinan untuk pelancong, untuk rakyat kita, rakyat Malaysia. Dan satu sebelah lagi adalah untuk pengusaha-pengusaha industri pelancongan. Dua-dua ini harus selari.
apa-apa yang dilaksanakan saya rasa perlu selari. Mereka harus memberi uh, two sides, win-win situation. Jadi, sebab perkara ni saya lihat kadang-kadang satu sebelah, kadang-kadang dua-dua tak dapat. Jadi perlu selari dan juga polisi dan promosi harus juga selari. Saya lihat dasar industri pelancongan masih lagi tidak dibuat, diambil kira, diambil penting. Yang kita dengar hanya promotion. Tetapi kita tidak dengar yang untuk menyelesaikan isu-isu polisi, isu-isu dasar yang harus kita selesaikan dahulu. Nothing will be successful if the dasar ni, policy ni is not in place. Jadi itu yang amat penting sebenarnya. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Sri Ganesh Michelle merupakan Setiausaha Agung Gabungan Persatuan Pelancongan Malaysia MTF kerana telah berkongsi memberi pencerahan bagaimanakah faktor-faktor ini memberi kesan ataupun impak kepada industri pelancongan bergerak ke hadapan. Sudah tentu banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan dan saya akan bawakan satu lagi tetamu untuk membincangkan bagaimanakah topik AI memberi kesan kepada masa depan kita dan negara. Jangan ke mana, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini.